minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Alhamdulillah, pastinya dan yakinnya anda semua dalam keadaan sihat sejahtera, baru lepas solat subuh berjemaah, baca yasin berjemaah, dan sekarang ini dalam pengajian ilmu yang mana pada hari ini kita dalam topik akidah berkaitan dengan alam mistik. Baik, para penonton sekalian, bila kita sebut pasal mistik ini, pasti kadang-kadang kita terbayangkan hantu, jembalang ataupun pontianak. Betul ke tanggapan kita itu? Bagi menjawab persoalan kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Al-Fadil Ustaz Datuk Seri Dr. Muhammad Suhaimi Rozali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Ramai yang nak berjumpa dengan Al-Fadil Ustaz untuk bantu dalam sesi rawatan Islam. Baik Ustaz, pada hari ini topik kita cukup menyeramkan, tapi mungkin kupasannya agak menenangkan. Jadi kepada para penonton yang nak tahu bagaimana solusi dalam persoalan kita pada hari ini, jangan lupa untuk terus bersama kita, tanyakan soalan di live Facebook Tanyalah Ustaz TV3, atau boleh terus hubungi kita di talian 1800 8816 7. Baik para penonton sekalian, tapi tak adalah kita boleh buat rawatan melalui telefon Ustaz baik, jangan minta Ustaz untuk rawat terus dalam telefon, okey? Baik, sebab hari ini kita nak kenal. Mungkin apa yang kita lihat adalah manusia di sekitar kita, tapi rupa-rupanya ada lagi makhluk yang bersama dengan kita. Siapa makhluk itu dan apa namanya, dan adakah itu hantu, jembalang dan juga pontianak? Baik Ustaz, sebagai mukadimahnya, apa itu mistik Ustaz? Tafadhal. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Dai. Tajuk kita pada pagi ni agak panas sikit lah. Yes, cerita banyak cerita pasal hantu. Kalau muka saya ni muka hantu lah tuan-tuan. Cuma apa yang boleh saya berikan sedikit solution pada hari ini, iaitu bagaimana cara sebenarnya untuk saya membantu masyarakat yang berada dekat luar sana, bagi mereka menghadapi masalah berkaitan dengan mistik. Sebab mistik ini selalunya benda yang kita nak bahas dan kita nak bincang ni, benda ini di luar daripada kemampuan kita. Bila benda ini di luar daripada kemampuan kita, apa yang perlu kita lihat daripada segi corong agama? Maknanya benda itu mestilah berdasarkan kepada Al-Quran ataupun daripada dalil Al-Quran dengan hadis. Jadi benda tu yang kita nak kena tengok. Kemudian benda yang melibatkan mistik ini pula, benda yang kadang-kadang ada orang terima, kadang-kadang orang tak boleh nak terima. Sebab benda ni dia menjadi satu permasalahan di dalam masyarakat kerana ada pro dan kontra. Jadi persoalan dia sekarang ni, macam mana kita nak mengatasi benda ni? Contohlah macam mistik yang berlaku pada hari ini kan, macam mana kita nak mengatasi dia? Apa pendekatan yang diguna pakai dalam acuan agama kita untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi dalam persoalan-persoalan macam ni lah yang bila saya berhadapan dengan masalah macam ni, sebagai contoh lah, ada orang kata boleh jampi, ada orang kata tak boleh jampi. Kemudian bila jampi pula, kadang-kadang orang tu dia boleh jadi out of control, dia jadi lagi teruk. Jadi macam mana kita nak buat? Jadi apakah solution yang terbaik yang boleh kita berikan ke dalam masyarakat? Bagaimanakah cara untuk mereka menangani masalah yang berkaitan dengan gangguan ini? Jadi apa patut mereka buat? Dan bagi saya, benda ini mereka perlu memahami dulu konsep. Apa yang disebutkan jin tu apa, mereka kena faham dulu makhluk halus tu apa. Kemudian mereka kena ada hubung kait di antara gangguan itu dengan kehidupan. Sebab itu di antara benda penting yang perlu kita belajar pada hari ini, iaitu bagaimana untuk kita mengenali potensi gangguan yang ada dekat luar sana. Sebab saya nak bagi contoh Dai, kalau orang tak faham masalah mistik ini, mereka tidak duduk dalam dunia mistik, mereka tak akan tahu gangguan ini. Kalau kita lihat dalam masyarakat hari ini, gangguan cukup banyak tau.
Kadang-kadang kita tengok masalah sana, masalah sini, kadang-kadang budak hilang, orang hilang, apa tu dalam kandungan boleh hilang. Bila saya buat pengkajian, kenapa benda-benda macam ni boleh berlaku? Semuanya dikategorikan dengan perkataan misteri. Jadi misteri itulah kita memerlukan kepada jawapan. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah tadi. Maka bila saya membuat pengkajian da'i, maka saya mengkaji, saya buat R&D, maka saya dapatlah ilmu ini, iaitu ilmu berkaitan dengan perubatan Islam. Akhirnya saya memberikan satu solution kepada masyarakat, apa patut buat untuk mereka menyelesaikan masalah yang mana saya menganggap ini adalah merupakan satu penyakit yang mana tidak dapat dia mesti diselesaikan dengan ikut acuan agama yang betul. Baik Ustaz, kita terbayang juga kita ni biasalah pagi-pagi sarapan dulu Ustaz. Kejap lagi tengah hari makan tengah hari pula. Lepas tu kita ada pergi berjalan sana berjalan sini kan. Jadi sahabat kita nak tanya satu soalan yang cukup menarik. Nur Dahlia Biru, bagaimana gambaran sebenar kehidupan makhluk di alam mistik? Bagaimana teknik dan kaedah digunakan oleh pengamal perubatan tradisional untuk penyakit mistik, amalan jampi yang bagaimanakah dilarang di dalam Islam yang bertentangan dengan hukum syariat serta merosakkan akidah? Kita pergi kepada soalan pertama, bagaimana gambaran kehidupan mereka di alam mistik tu Ustaz? Dia macam ni, dia kalau kita lihat kepada alam jin tu sendiri, alam jin tu sendiri adalah alam yang mana kalau kita tengok alam jin tu dia agak berbeza dengan alam kita sebagai manusia. Sebab itu kalau kita belajar ilmu berkaitan dengan jin tu maknanya benda yang kita tak nampak. Benda yang kita tak nampak, tapi benda itu boleh dirasai. Cuma bagaimana kita nak tahu orang yang ada masalah berkaitan dengan gangguan? Pasal dia punya sifat manusia dengan sifat jin ni dia berbeza. Kalau sifat manusia ni dia akan berlawan dengan sifat jin. Kalau orang kata jin dia tidur pada waktu siang, pada waktu malam dia akan jadi berlawan. Jadi sifat itu bila kita tengok dalam realiti kehidupan kita tu dia akan berlawan. Jadi kita nak kena tengok balik kesesuaian antara manusia dengan jin. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tengok manusia bila dia ada gangguan dia tak boleh tidur waktu malam. Dia tak boleh tidur waktu siang sebagai contoh kan. Disebabkan kerana masalah-masalah tadi. Jadi macam mana kita nak atok balik supaya benda tu dia dapat sesuaikan dengan masalah-masalah yang ada tu. Baik, itu keadaan bagaimana keadaan sebenar makhluk di alam mistik ni Ustaz. Tapi disebutkan bagaimana teknik dan kaedah digunakan oleh pengamal perubatan tradisional untuk penyakit ni Ustaz. Okey, dia macam ni dia sebenarnya setiap badan pengamal itu dia tidak sama. Pengamal perubatan Islam dia sudah tentu tidak sama dengan pengamal perubatan tradisional biasa. Jadi setiap daripada acuan daripada perubatan itu dia mempunyai acuan-acuan yang tersendiri. Kalau macam kita daripada perubatan Islam ni, kalau macam saya sendiri, perubatan Islam ini yang kita kategorikan perubatan ruqyah. Perubatan ruqyah itu maknanya perubatan yang menggunakan ayat Al-Quran untuk jampi. Jadi saya menggunakan ayat Al-Quran untuk merawat penyakit yang ada kaitan dengan gangguan. Jadi salah satu metod untuk kita nak tahu orang itu ada jin ataupun tak ada dalam badan seseorang, apa patut kita buat? Maka kita akan mendiagnosis. Mendiagnosis maknanya kita ambil ayat-ayat Al-Quran, kita bagi, baca, dengar, nak tengok dia punya reaksi dia apa. Respon dia apa? Dia respon. Kadang-kadang ada orang bila dibaca ayat ni dia tak muntah. Bila dibaca ayat ni dia muntah. Sebab kategori jin yang duduk dalam badan seseorang itu dia tidak sama. Kekuatan pada orang yang baca pula dia tidak sama. Sebab itu kadang-kadang bila orang ni dia baca Fatihah muntah, yang ni baca tak muntah, yang ni baca kadang-kadang keluar paku. Masya Allah. Itu yang saya katakan, kadang-kadang orang tak akan nampak benda tu macam dimasuk di akal dia. Saya pernah da'i masa-masa saya merawat, saya bagi minum air, keluar kaca. Keluar kaca? Keluar kaca. InsyaAllah. Jadi orang akan tanya, kenapa benda ini menyalahi adat? Benda ini menyalahi adat disebabkan kerana masalah yang berlaku itu disebabkan adat tadi. Kadang-kadang sebagai contoh saya pernah dia orang keluarkan paku dan sebagainya. Benda tu memang real di depan mata kita.
Itu yang kadang-kadang nak kata nak percaya di akal pun kita tak percaya juga kan. Tapi bila benda tu kita tengok depan mata kita sendiri, kencing keluar darah, kencing keluar paku kan. Jadi benda tu dipanggil benda yang menyalahi adat, berlaku di dalam masyarakat kita. Yang ni bila kita tengok di depan mata kita sendiri, realiti baru kita nampak benda tu memang betul-betul berlaku. Masya Allah. Itu keadaan yang sebenar yang berlaku. Maknanya hubungan di antara alam mistik dengan manusia itu, alhamdulillah Ustaz sebutkan tadi kita menggunakan ayat Quran. Tapi saya tengok cerita P.Ramlee Ustaz, dia ada mambang tanah, mambang air, mambang kuning, pulut kuning. Tu saya dalam cerita tu dia menceritakan bahawa ada asap-asap dan sebagainya Ustaz. Jadi soalan satu lagi daripada Nur Dahlia Biru tadi, dia melihatkan apakah amalan jampi yang bagaimanakah dilarang di dalam Islam yang bertentangan dengan syariat yang boleh merosakkan akidah tu Ustaz. Okey, dia biasanya bacaan-bacaan yang boleh menyebabkan makna-makna yang kita tidak faham. Bagi contohlah, kalau makna hak kita faham tu tak jadi masalah. Isu dia bukan isu bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu tapi difahami tidak menjadi permasalahan. Yang menjadi permasalahannya apabila disebut nama-nama hantu jembalang yang mana tidak yang kita tidak faham. Itu yang menjadi satu permasalahan. Dia tak kira kita nak sebut hantu apa pun, dia tak di isu. Yang dia jadi isunya, benda tu dia akan menjadi masalah balik kepada permasalahan tadi. Jadi benda-benda macam tu kita kena tengok balik ya. Jadi maknanya daripada segi makna kita orang kata apa hantu jembalang betul, benda tu tak ada isu apa. Cuma bila kita nak sebut dia tu, kita kena faham makna dia. Sebab kalau kita salah menyebut daripada segi makna dia tu, kita sedang macam memuja benda tadi. Jadi benda-benda macam tu kena tengok balik lah. Tapi ada golongan Ustaz yang jenis tak percaya dengan alam gaib ni Ustaz. Dan mungkin ini satu keimanan yang perlu kita terapkan dalam diri kita, bahawa kita kena beriman dan mempercayai dengan alam gaib ni Ustaz sebelum kita pergi jauh. Mungkin Ustaz boleh bagi sikit pengukuhan ataupun pencerahan tentang isu ini, yang mana kita sebagai orang Islam kita kena yakin dengan perkara-perkara gaib ni Ustaz. Dalam Quran pun kata kan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman tu dia pertama dia wajib percaya pada benda-benda gaib. Dan kalau kita tengok dalam masyarakat kita hari ni, benda yang kita tak nampak ni semua kebanyakan benda gaib. Benda yang tak nampak kan. Salah satu daripada benda yang kita tak nampak itu adalah jin. Jin adalah benda yang kita tak nampak. Dan benda yang kita tak nampak itu juga bukan sekadar tak nampak, tetapi dia mengancam kehidupan kita. Macam hari ni kita katakan masalah-masalah yang melibatkan gangguan. Hari ini ramai dalam masyarakat kita benda yang melibatkan gangguan yang kita tak tahu cara macam mana kita nak mengatasi. Kadang-kadang ada orang berlaku histeria, meracau, tak sedar diri. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah itu? Itu belum ambil kira lagi macam mana kita nak merawat. Dengan kosnya, dengan apa semua kan. Tadi saya melihat permasalahan ini bukan satu permasalahan kecil, tapi dia merupakan satu permasalahan besar. Saya bagi contohlah Da'i. Dalam masyarakat tak ada benda yang tidak melibatkan gangguan. Bagi contohlah saya beritahu kan, kebanyakan masalah yang melibatkan keadaan kita pada hari ini semua melibatkan masalah gangguan. Kebanyakan. Tapi macam mana cara untuk kita mengatasi masalah ini? Baik, macam mana nak atasi masalahnya? Jadi para penonton mesti nak tahu macam mana nak atasi masalahnya. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dengan jawapan yang menarik daripada Al-Fadhil Ustaz. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dalam topik perbincangan bab akidah, iaitu berkaitan dengan mistik. Baik para penonton sekalian, tadi Ustaz ada sebutkan bahawa ada sebahagian daripada penyakit-penyakit yang kita alami ni ia adalah disebabkan oleh gangguan, dan bagaimana penyelesaiannya tu Ustaz? Okey, pertama sekali kita nak kena tengok gangguan itu berpunca daripada apa. Selalunya gangguan ini dia ada simptom ataupun tanda-tanda dia. Selalunya saya selalu beritahu dia ada tanda tidur, dia ada tanda jaga. Okey, tanda tidur, tanda jaga tu kita akan dapat kenal pasti orang tu dia ada gangguan. Allah sayang pada seseorang itu, Allah bagi signal awal.
Allah bagi signal awal. Maknanya kalau kita nak tahu orang tu dia ada gangguan, pertama sekali dia akan ganggu dekat sistem kepala dia. Kepala dia akan jadi susah tidur pada waktu malam. Kemudian akan tidur jadi jaga-jaga. Jadi bila ada orang dia sudah ganggu dekat sistem kepala dia, maka dia kena ambil kira bahawasanya dia sudah ada simptom, bahawasanya sudah ada tanda-tanda kepada gangguan tadi. Jadi apa patut dia buat? Maka dia nak kena tahu pada punca daripada akal dia. Punca daripada akal tu, pasal apa dia tak boleh nak tidur malam? Dia tak boleh tidur ni disebabkan gangguan dekat otak dia. Sebagai contoh, gangguan dekat otak dia tu, ada tak benda lain yang take over kat situ? Sebab dekat otak ni pula, sebab itu kalau di dalam Islam, dekat otak ni dia ada penafsiran lain. Penafsiran lain tu maknanya bila kita tidur, mimpi kita boleh ditafsirkan. Ada tafsirul ihlam dipanggil, tafsir bahagian mimpi. Ulama-ulama bahas macam mana mimpi itu boleh mendiagnosis. Contohlah, ada orang bila dia datang jumpa saya, dia bagi tahu, Ustaz, saya semalam mimpi kena patuk ulang. Jadi kita dah boleh tahu dah mimpi kena patuk ulang itu salah satu daripada tanda orang itu terkenanya sihir. Tapi adakah semua patuk dipatuk ulang tu semua tu tanda sihir? Tak juga. Sebab dia akan tengok kepada karakter yang tak sama. Contoh macam da'i kan. Da'i contohnya, da'i dah berkahwin sebagai contoh. Tak mungkin da'i akan akan disantau, orang kata kena jenis sihir. Maknanya dia akan kena faktor lain. Jadi satu-satu penyakit itu kadang-kadang untuk mendiagnosis dia kes apa, dia kena tengok daripada semua aspek. Jadi maknanya satu-satu penyakit yang ada kaitan dengan gangguan itu kita kena tengok daripada aspek mana dia duduk. Daripada aspek itulah sebenarnya bila saya membuat bila saya membuat perincian lagi da'i, maka saya melihat bahawasanya sebenarnya persoalan yang melibatkan gangguan ni dapat menyelesaikan lebih banyak penyakit yang berada kat luar sana. Contoh saya bagi tahu, susah dapat anak. Susah dapat anak? Susah dapat anak. Berapa ramai masyarakat hari ni kahwin tapi tak dapat anak. Bila kita kaji, tak dapat anak tu bukan disebabkan kerana apa? Disebabkan kerana gangguan. Jadi gangguan inilah yang saya cuba untuk membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan gangguan. Jadi kita menyelesaikan masalah dalam masyarakat, satu aspek yang disebut dengan aspek yang melibatkan gangguan. Tak dapat anak, susah dapat jodoh, apa benda kan. Tapi kita kena tengok dia punya bidang tadi. Kalau bidang itu adalah bidang melibatkan gangguan, saya akan cuba bantu. Kerana apa? Saya melihat banyak benda ni sekarang ni dalam masyarakat kita yang orang tak tahu punca. Kahwin tapi tak dapat anak. Kemudian kadang-kadang berkahwin tiba-tiba bercerai. Allah. Cuba dah tengok. Saya membuat pengkajian dalam bidang penceraian ni. Banyak perkahwinan sekarang ni terbubar. Disebabkan kerana apa? Masalah sihir lah. Cuba tengok kalau dalam masalah-masalah yang melibatkan sihir, angkara sihir rumah tangga hancur. Saya membuat pengkajian dalam bab perceraian ni, ramai yang berlaku disebabkan kerana sihir itu, disebabkan kerana perceraian mereka. Akhirnya saya pun membuat pengkajian apa patut saya buat nak bantu masyarakat yang berada dekat luar sana. Solusi. Saya kaji. Betul ke orang kata kalau bercerai ini disebabkan masalah gangguan kan? Bila saya kaji baru saya nampak. Rupanya benda ni memang ada kaitan dengan apa yang disebut dengan ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maknanya benda halus itu memang tugas dia mencerai-beraikan. Mencerai-berai benda halus kan. Sebab itulah di antara solution yang saya nak bagi dalam masyarakat sebenarnya adalah bagaimana untuk mereka menjaga rumah tangga mereka. Kan kalau da'i tengok hari ini, masalah yang paling besar sebenarnya adalah masalah perceraian. Berlaku perbubaran, berlaku semua masalah, benda semua melibatkan rumah tangga. Orang kata dia menghiasi orang ketiga itu bagi jadi lawa, bagi jadi cantik Ustaz. Supaya kita boleh tertarik dengan dia dan rosak rumah tangga kita Ustaz. Betul ke tu? Betul. Sebab itulah kalau masalah lelaki dengan perempuan ni dia menjadi satu permasalahan yang sangat besar. Sebab itu kalau kita tengok dalam masalah lelaki perempuan ni, sebagai contoh kan,
Orang kata kalau masalah melibatkan kecantikan, semuanya itu dia akan menjadi satu permasalahan. Orang kata kalau nak kahwin seorang tak cukup, nak kahwin dua. Lepas tu kalau yang dua pula dia tak cukup lagi sebab dia nak kecantikan. Yang cantik lagi dia nak lagi lawa lagi. Jadi maknanya nafsu manusia dia tidak pernah puas. Sebab itu kadang-kadang ada setengah orang dia nak cantik, dia nak lagi cantik. Sebab itu dia pakai kecantikan. Jadi cuba dai tengok dekat masyarakat dekat luar sana apa yang mereka buat sekarang ni. Saya ambil sebagai contoh kan. Kalau mereka nak supaya penampilan mereka lagi dahsyat, mereka boleh buat macam-macam. Minyak pengasih. Minyak pengasih. Saya pernah ada satu kes, saya dekat satu perempuan Indonesia habis beratus-ratus ribu. Masya-Allah. Untuk apa tu Ustaz? Untuk kecantikan. Mereka sanggup mereka ambil ilmu-ilmu pelacuran, mereka ambil sebab nak bagi orang tengok cantik, orang suka. Saya rasa dalam masyarakat hari ini dai ilmu ni sebenarnya orang paling suka ilmu kecantikan, ilmu apa, sebab orang nak benda tu, orang nak menonjol. Dalam perniagaan sebagai contoh kan, apa yang orang nak? Dalam perniagaan orang nak laris. Tarik perhatian. Nak tarik perhatian orang. Biar cakap tak pandai pun tak apa, tapi nega boleh jual. Abang. Dah panggil abang gitu kan. Jadi sebab tu bila saya mengkaji kan, saya akan tengok daripada orang. Saya akan tengok daripada bahan, saya tengok daripada apa yang dia cakap. Kadang-kadang saya tengok dia cakap tu benda biasa je, tapi boleh ada tarikan. Disebabkan kerana apa? Dia ada ilmu pemanis yang dia belajar. Ilmu susu ayat dipanggil. Susu ayat? Susu ayat. Itu di antara ilmu yang orang dulu dia guna, dia boleh pasak. Dia boleh pasak maknanya bila dia bercakap dengan dai tak boleh cakap apa dah. Memang out lah. Dia abang sekali. Ya. Habis cari kita. Baik Ustaz, ada soalan di Facebook boleh kita raihkan Ustaz? Boleh. Baik, kita bersama dengan Ismail Mat Isa. Dalam situasi bagaimanakah seorang itu boleh berlaku dan berada di alam mistik Ustaz? Macam mana dia rasa? Dah alam mistik ke ni? Macam tu Ustaz. Macam mana dia boleh rasa dia berada di alam mistik Ustaz? Selalunya orang-orang yang ada gangguan ni biasanya dia dah ada simptom. Dia ada tanda-tanda dia ada gangguan. Sebab itu orang yang ada gangguan ni selalunya jiwa dia tak kuat, jiwa dia lemah. Sebab itu bila saya tengok seseorang yang ada gangguan ni, dekat situ kita dah tahulah dia punya karakter dia. Sebab itu bila kita nak mendiagnosis seseorang yang ada masalah yang melibatkan gangguan, bila kita ambil kes dia, kita kena buat study case untuk kita tengok daripada satu persatu. Pertama kita nak kena mendiagnosis betulkah dia ini ada gangguan. Jadi macam mana kita nak mendiagnosis dia? Kita tengok daripada beberapa simptom. Simptom tidur dia, simptom jaga dia, 2-3 simptom kena tengok. Bila kita dah tengok simptom dia tu, kena buat uji kaji. Contohlah saya beritahu, okey, kita nak kena tengok dia ni betul ke dia ada gangguan ni. Kita bagi dia baca surah Al-Fatihah. Pasal dia baca surah Al-Fatihah, yang ni boleh baca, yang ni tak boleh baca. Maknanya dia ada something wrong dekat bacaan tadi. Ustaz try dekat FM kita Ustaz, boleh tak? Tak ada, saya berlawak Ustaz. Boleh insya-Allah. Kemudian Ustaz boleh kita teruskan lagi Ustaz? Boleh. Jadi kalau macam saya membuat pengkajian, contohlah saya beritahu, setiap seseorang itu, ini kalau kita nak lebih detail lagi, setiap seseorang itu dia punya penyakit dia tak sama. Kadang-kadang kalau kita tengok penyakit seseorang itu, bacaan Fatihah dia kalau kita baca dengan qul huwallah, dia bacaan dia tak sama. Qul huwallah bila dia baca, dia punya simptom dia macam ni. Sebab apa? Sebab kategori jin ini ada jenis jin Islam. Jin Islam dia takluk dengan bacaan ayat Al-Quran. Kita baca ayat Al-Quran, dia tak jadi apa. Sambung lagi dah. Dia sambung lagi dah. Dia siap baca lagi ikut qiraat yang betul. Kita pula yang salah kan. Dia betulkan pula. Dia betulkan. Tapi itu bukan satu persoalan. Okey. Sebab itu saya tak tengok orang tu dia baca betul ke dia baca tak betul. Saya akan tengok tu, kalau dia tu seorang yang baca betul, pasal apa dia nak buat benda yang salah? Itu saja. Maknanya Ustaz nak kena diagnose dulu apa kategori mistik ini. Ya. Okey, baik Ustaz. Lepas tu saya nak kena tengok pula jin yang jenis tu jin jenis apa? Jin Islam ke, jin Sufi ke?
Kalau jenis Islam juga, bacaan Quran tak lut. Kita baca, orang kata tak ada apa. Jadi macam mana pula cara untuk kita nak lawan dengan orang yang jenis macam tu? Kita baca ayat Al-Quran tapi dia tak lut. Sudah tentulah dia ada pendekatan dan cara yang tersendiri. Okey, cara tu kita simpan Ustaz. Ini sahabat kita nak bercakap dengan Ustaz. Boleh kita terima panggilan Ustaz? Boleh. Baik, Assalamualaikum. Siapa di talian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan kru-kru, tanyalah Ustaz. Saya Nurul Hidayah binti Saifuddin dari Kota Baru. Silakan. Okey, soalan saya lah Ustaz. Bagaimana Islam memandang penyakit sawan, adakah berkaitan dengan unsur mistik? Saya salah seorang pesakit sawan dan dengan perubatan dengan doktor. Tapi kalau saya kena sawan tu macam ada berbuih, mata terbeliak, lupa ingatan, luar kawalan, dan macam-macam lah orang mandang saya sebab terdapat gangguan unsur gaul ni. Okey. Mungkin Ustaz boleh komen tentang penyakit sawan dan apakah ubat untuk saya. Okey, terima kasih Nurul Hidayah Saifuddin daripada Kota Baru, Kelantan. Sawan Ustaz. Okey, sawan ni sebenarnya dia adalah salah satu daripada gangguan. Salah satu daripada gangguan ini berdasarkan kepada pengalaman dan pengkajian saya. Cuma bagaimana untuk kita nak tahu simptom sawan itu ada kaitan dengan gangguan ataupun tidak, yang itu perlu didiagnosis. Maknanya dia punya uji kaji yang perlu kita buat. Sebab itu dia macam ni lah Da'i. Dia macam saya ni dia macam seorang doktor lah. Bila ada satu pesakit tu, bila saya nak ambil satu-satu pesakit, saya kena ambil, kemudian saya kena buat uji kaji pada pesakit. Nak kena tengok dia punya tahap macam sawan tadi kan. Sawan tu dia ada simptom dia. Adakah sawan itu ada kaitan dengan gangguan ataupun tidak. Jadi dekat situlah kita nak kena pasti dulu ada tak sawan tu ada kaitan dengan gangguan ataupun tidak. Kalau sawan tu ada kaitan dengan gangguan, maka solution dia adalah cara ni. Cara nak rawat dia kena macam ni. Kalau tidak dia tak kena cara. Jadi sawan ni salah satu daripada tanda gangguan disebabkan kerana sawan ni dia ada kaitan dengan suhu dalam badan. Tapi tidak semua sawan itu ada kaitan dengan gangguan. Itu nak kena faham dulu. Jadi maknanya apa tu Da'i, satu-satu penyakit bila kita nak ambil, kita kena tahu dulu dia ni penyakit apa, sawan. Sawan ni dia ada kaitan tak dengan gangguan. Kalau ada kaitan dengan gangguan, saya akan cuba bantu rawat cara gangguan. Kalau bukan melalui cara gangguan, saya tak akan rawat melalui gangguan. Balik pada cerita yang sawan tadi tu, macam mana kita nak tahu dia punya tahap dia kena ada fasa-fasa dia. Ada tingkat-tingkat dia. Ada tingkat dia. Okey Ustaz. Jadi kalau fasa-fasa dia tu, bila kita nak rawat, kita rawat ikut fasa dia lah. Okey, kita nak tahu fasa pertama, kedua, ketiga, mungkin ada banyak fasa. Kita simpan dulu Ustaz. Kita berehat seketika. Para penonton nak tahu, ada fasa rupanya dalam penyakit-penyakit seperti ini Ustaz kan? Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Pada hari ini dalam topik perbincangan akidah mistik. Hari ini kita nak cerita Ustaz. Ada sahabat kita tadi, kita doakan Ustaz mudah-mudahan dia sembuh daripada penyakit sawan. Namun adakah sawan itu sebahagian daripada gangguan, dan apa fasa-fasa dia Ustaz tadi? Silakan. Okey, pertama sekali kalau kita melihat sawan ni, bila saya membuat pengkajian, salah satu daripada simptom orang ada sawan ni disebabkan kerana gangguan yang ada dalam badan dia. Jadi kita boleh membuat uji kaji kepada seseorang, adakah dia ada gangguan ataupun tidak. Saya bagi contoh lah Da'i. Kadang-kadang uji kaji itu saya buat kepada pesakit sebagai contoh. Untuk menentukan dia ni ada pesakit ataupun tidak, saya akan suruh dia baca ayat Al-Quran. Ada hak kadang-kadang dia boleh baca surah Fatihah, ada yang kadang-kadang dia tak boleh baca surah Fatihah. Jadi dekat situ kita akan buat uji kaji. Sebenarnya uji kaji ni dia tak susah pun. Kita boleh buat kepada orang Islam kita sendiri.
kadang-kadang saya suruh baca Bismillah pun tak boleh baca. Allahu Akbar. Disebabkan kerana apa tahu? Kerana dia ada gangguan yang ada di dalam badan. Jadi saya buat satu cara macam mana sebenarnya untuk menentukan dalam badan kita ni ada gangguan ataupun tidak. Hari ni saya nak ajak satu kaedah da'i begitu mudah je. Kalau kita kalau kita baca bismillah kan, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca 100 kali. 100 kali. 100 kali. Lepas tu kita tengok berapa kali kita boleh baca. Kalau kita boleh baca 60 kali, maknanya 60% lah gangguan di dalam badan kita. Itu nak buat sendiri, Ustaz? Buat sendiri. Cuba buat dulu sendiri, mampukah ataupun tak mampu buat. Ada orang da'i bila dia baca 10 pun dah mengantuk. Tapi dia baca ada tata cara dan kaedah dia. Macam mana, Ustaz? Dia mudah ya, maknanya cuba baca kaedah yang saya ajak tadi lah. Okey. Maknanya baca 100 kali, lepas tu kita tolak daripada 100 itu, kita tengok berapa kita dapat. Lepas tu kalau kita boleh dapat 50% tu, maknanya okey lah. Baca laju-laju ke baca pelan-pelan? Baca biasa je. Baca biasa. Lagi kita baca lagi tenang tu lagi bagus. Okay, Ustaz cuba sekali, Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim tu. Kita nak penonton kita pun sama-sama baca juga. Okey, pertama sekali bacaan dia tu paling baik dia da'i kita baca 6 harakat. 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Him tu dia 6 harakat. Jadi kita baca pelan-pelan. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tak sempurna, saya. Tak sempurna. Baca betul-betul. Baca betul-betul. Pasal Bismillah 6 harakat tu dia mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Sebab itu bila kita nak baca pun dia kena ada gerakan. Sebab tu kalau kita belajar dulu kan, tok guru kan, bacaan mesti kena ada harakat. Sebab setiap sesuatu tu dia akan ada gerakan dia. Dan gerakan itu dia main peranan. Sebab itu tok guru dia tahu ilmu macam tu, dia tahu. Gerakan setiap satu-satu benda tu dia akan tahu dia punya gerakan-gerakan dia. Okey, Ustaz, boleh sambung lagi, Ustaz, fasa tadi tu. Fasa apa? Fasa yang Ustaz sebutkan tentang sawan tadi. Sawan tu macam saya beritahu tadi, fasa pertama tadi tu, yang pertama sekali fasa yang melibatkan kita panggil oksigen tak sampai dekat otak dia. Lepas tu kadang-kadang bila berlaku masalah sawan ni, dia kena tengok pula benda tu dia adakah dia melibatkan suhu dalam badan dia. Sebab kadang-kadang sawan ni dia ada melibatkan suhu dalam badan. Ada sawan dia bukan melibatkan suhu dalam badan. Dia melibatkan oksigen. Jadi dia ada banyak faktor dia. Jadi macam mana kita nak tahu benda itu yang kita kena mendiagnosis kes. Jadi nak mendiagnosis kes ni apa tu da'i dia tak sama. Pasal setiap seseorang dia tak sama. Kalau 10 orang, maka 10 orang bila kita buat uji kaji dia takkan sama. Walaupun sawan. Ya. Sawan tapi tak cara sama. Diagnose lain, Ustaz. Tak sama. Baik, itu yang bila kita sebut mistik itu, dia jadi susah kita nak tentukan satu-satu hukum. Sebab dia punya tu dia tak sama. Sebab itu saya kategorikan kalau orang ni dia gangguan, maka dia itulah dikategorikan gangguan. Cuma gangguan itu setiap satu kes gangguan dia tak sama. Ni gangguan jenis apa, gangguan jenis apa. Yang tu kena tengok balik. Saya waktu kecil, Ustaz, saya suka jugalah tengok cerita hantu, cerita jembalang. Lepas tu ada cerita orang pergi dekat rumah-rumah lama sebagainya, Ustaz. Tapi ni sahabat kita kebetulan, Ustaz, sahabat kita ni nak tanya satu soalan tentang isu ini. Boleh, Ustaz? Boleh. Faizal bin Ahmad. Adakah alam mistik ini boleh dilihat dengan mata kasar atau melalui rakaman video? Contohnya, sedikit masa dahulu terdapat rancangan TV yang menjejaki alam mistik meletakkan video kamera di beberapa lokasi rumah-rumah usang untuk mengesan entiti. Mohon penjelasan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Inilah di antara cerita ataupun di antara orang kata satu program, Ustaz, program TV yang dia buat, dia pergi rumah-rumah usang dan kita lihat ada tiba-tiba pintu bergerak, tiba-tiba kaca jatuh, push dan sebagainya, kan. Adakah perkara ini, Ustaz, kita dapat melihat dengan mata kasar tu sendiri, Ustaz? Okey, kalau kita tengok kan kalau dalam Al-Quran sendiri dia cerita pasal cahaya.
Cahaya ni dia mempunyai kekuatan yang boleh menangkap. Contoh kalau macam rakaman apa. Sebab itu kalau kadang-kadang bila kita tengok kenapa ada rakaman yang dia boleh zoom. Dia boleh zoom, orang kata benda-benda entiti yang tak betul. Entiti yang orang kata yang tak boleh tengok, tiba-tiba dia boleh tengok. Disebabkan kerana apa? Dekat dia punya flash tu, dia ada dia punya benda yang dia boleh tangkap. Jadi bila saya membuat pengkajian, sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok melalui kamera, ada kamera yang dia boleh tangkap. Dia boleh tangkap entiti benda halus tadi. Ada kamera yang dia tak boleh tangkap. Dia bergantung kepada kekuatan zoom dia. Kekuatan dia punya apa tu kita panggil tangkap cahaya dia tu. Jadi yang itu bergantung kepada kamera dia. Ada dai kan, saya pernah dia orang datang buat rakaman. Masa dia orang datang buat rakaman tu, dia orang akan dapat tangkap gambar lain. Cuba kadang-kadang kalau kita tengok kadang-kadang gambar, dia akan tangkap gambar, keluar gambar lain. Kenapa benda tu boleh jadi flash macam tu? Disebabkan kerana entiti tadi tu dia orang dapat tangkap. Sebab tu kadang-kadang kita tak pelik. Dia tangkap gambar tu, dia keluar gambar ni. Saya sendiri pun kadang-kadang dia orang pernah tangkap gambar lain, keluar gambar lain. Allah. Jadi macam tu. Tapi adakah benda tu satu benda yang mencarikan adat? Tidak. Sebab benda tu dia ada flash, dia ada kamera, ada orang kata apa? Saya nak sebut istilah apa benda dia punya istilah dia tu. Tapi benda tu memang dapat tangkap lah orang kata. Apa abang kamera ada istilah tak? Kita nak tanya abang kamera kita. Dia punya flash tu tu kita kena tanya abang kamera kita. Dia orang lagi mahir ni Ustaz. Okey, lagi Ustaz. Lagi satu saya tengok macam mana dia orang boleh tangkap Setiap kamera tu dia punya setiap kamera tak sama. Sebab setiap kamera tu dia ada kekuatan zoom dia. Orang kata lagi mahal kamera dia, lagi cepat dia dapat tangkap. Tu saya dah tengok rupanya macam tu ya. Jadi sebab tu saya dok tengok macam mana flash tu dia dapat tangkap benda tu. Pasal dia punya konsep dia macam kita tangkap gambar. Dia akan dia konsep dia panggil kilat. Dia panggil kepantasan kilat. Cahaya tu Ustaz. Kepantasan cahaya. Dia dapat tangkap. Jadi sebab tu saya tak pelik lah benda-benda macam tu kan. Bila saya tengok benda tu dia bukan benda pelik pun sebab disebabkan yang tangkap itu adalah cahaya. Maknanya dia tangkap seperti mana tangkapnya cahaya sepertinya tangkap cahaya tu dia dapat zoom, dapat zoom benda tadi. Tapi tak adalah nampak jelas Ustaz. Mungkin daripada sudut bayangan dan sebagainya. Dia tak sama juga daripada segi kamera. Kalau kamera yang power tu dia lagi dapat. Jadi para penonton kita ada nampak apa-apa tak kat studio kita? Tak ada Alhamdulillah, suspend pula rasa. Nanti kita minta jawapan daripada Abang Isa apa istilah dia tu daripada sudut flash sebagainya. Baik Ustaz, perbincangan cukup menarik tuan-tuan. Kita tak pernah tahu tentang perkara ini kan. Jadi bila Ustaz kupaskan perkara ini baru kita faham rupanya benda ni tak perlu dipelik Ustaz. Sebab benda ni memang ada dan kita hidup bersama dengannya, cuma kita tak boleh nampak daripada pandangan mata kasar. Baik Ustaz, kita raikan soalan di Facebook boleh saya? Boleh. Bersama dengan Intan Zurina Abdul Razak. Ustaz, mohon nasihat Ustaz kepada orang dewasa yang gemar menakutkan kanak-kanak dengan istilah dari alam mistik seperti momok, hantu, sebagainya, sebagai amaran ataupun helah. Jangan pergi kat dapur tu ada momok katanya Ustaz. Dia sebenarnya kaedah-kaedah macam tu dia tak berapa cantik lah. Disebabkan kerana kita boleh menakutkan. Akhirnya dia akan menjadi satu masalah ketakutan di dalam masyarakat kita kan. Jadi saya punya pandangan macam ni dai. Kita bukannya tujuan kita sebenarnya bukan kita nak menakut-nakutkan. Tetapi sebenarnya kita nak ajak kepada masyarakat apa patut mereka buat. Apa patut mereka buat dengan hantu ni. Hantu ni adakah perlu kita takut ataupun kita sekadar nak jadikan dia itu sebagai sempadan untuk kita. Jadi macam kita belajar cerita jin lah. Cerita jin kita okey, untuk apa kita belajar cerita pasal hantu ni?
Kan, kalau sekadar kita nak lari bagi takut. Bagi saya no tak penting. point. Kita belajar pasal jin sebab kita nak belajar tata cara. Oh. Okey. Okey, pasal apa kita nak pasal apa kita nak berlawan dengan benda-benda halus ni. Sebagai contoh kan. Jadi benda-benda macam tu yang kita nak kena tengok balik supaya benda tu tidak menjadi satu permasalahan. Saya ambil contoh lah. Pasal apa benda halus ni tak boleh, pasal apa saya ambil contoh, pasal apa benda halus tak boleh duduk dalam badan kita? Pasal sifat kita tak sama. Sifat benda halus ni dengan sifat kita ni tak sama. Jadi kalau sifat benda halus ni dia sama dengan sifat kita, jadi kita manusia biasa, dia akan menjadi satu permasalahan. Betul. Apa dia? Kita tak boleh tidur siang, kita tak boleh tidur malam. Nampak tak? Jadi sebab itu saya tengok orang bila ada gangguan disebabkan dia tidak akan boleh tidur pada waktu malam. Jadi benda-benda macam tu yang kita nak kena tengok balik supaya dia dapat menyelesaikan masalah. Ustaz, sebenarnya alam gaib ini ataupun mistik ini sebenarnya dia benci kat kita ke dia sayang dekat kita, Ustaz? Sebab ada di kalangan ada alam mistik ni yang mengganggu kita sampai merosakkan kita. Ada yang kata sampai sayang nak bercinta pun ada, Ustaz. Yang mana satu sebenarnya alam mistik ini? Dia macam ni tau Da'i. Dia alam mistik ni dia sebenarnya dia tengok kepada tahap seseorang. Kalau tahap seseorang itu badan dia sudah ada gangguan, dia akan berkawan dengan benda tadi. So bila dia berkawan dengan benda tadi lah, dia akan jadi satu permasalahan. Maknanya dia orang bukan orang. Yalah dia orang tapi tak boleh tidur waktu malam. Dah tak jadi orang lah. Dia dah ambil hak orang lain. Jadi maknanya kita kena ingat macam ni Da'i. Dalam badan kita ada manusia. Dalam badan kita ada roh. Dalam badan kita ada nafsu. Dalam badan kita ada syaitan. Maknanya, contohlah saya beritahu, badan Da'i saja sekarang ni, Da'i seorang aja. Tapi apa yang ada dalam badan? Nafsu, ada roh. Betul tak? Betul. Macam ni sekarang, ada nafsu, ada roh, ada syaitan. Tapi kita dah nampak kita nampak kita benda ni je. Padahal hakikat dia, apa dia, saka ada lagi, sihir ada lagi. Banyak lagi benda tu. Ustaz boleh tolong cek sekejap tak? Tapi kita nak berehat sekejap para penonton. Ustaz nak cek sekejap ada ke tidak. Jangan ke mana-mana para penonton. Jangan ingat awak semua tak ada. Lepas ni Ustaz akan cek anda semua. Okey para penonton, kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru dalam topik perbincangan akidah, iaitu berkaitan dengan isu mistik. Kita belajar mistik ni bukan kita nak agung-agungkan hantu ke, jembalang ke dan sebagainya. Cuma kita nak mantapkan akidah kita, iaitu pegangan kita takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, tadi Ustaz sebut kata nampak saya ni satu je, tapi tak tahu dalam ni ada apa. Jadi semakin menyeramkan Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh sambung lagi Ustaz. Sebenarnya jin ni ataupun alam mistik ni, mereka ni datang untuk serang kita ke ataupun dia nak kawan dengan kita ataupun sayang kepada kita Ustaz? Dia macam ni Da'i. Kita hidup ni berjiran dengan makhluk yang kita tidak nampak. Sebab itu saya selalu tekankan dekat sini, apa perlu tata cara hidup kita dengan benda halus tadi. Pasal apa? Kita hidup ni, pertama kita kena faham kita ada jin.
Kemudian kita ada manusia. Lepas tu kita hidup ni, kita ada siang, ada malam. Ada laki, ada perempuan. Jadi bagaimana kita nak hidup dalam satu dunia yang hari ini kita nak berkongsi alam. Sebab itu kita ada jin, kita ada manusia, kita ada burung. Dia ada tata cara kehidupan dia. Manusia tidur waktu ni, malam tidur waktu ni. Jadi sebab itulah Allah atur benda tu dah cantik dah. Ada lelaki, ada perempuan. Cuma macam mana cara untuk kita menyusun? Manusia kena cara manusia, binatang dengan cara binatang. Cuma yang jadi masalah sekarang ni, manusia tak jadi manusia. Manusia pergi jadi binatang, binatang menjadi manusia. Ini menjadi permasalahan. Jadi sebab itu saya kata manusia kena jadi manusia. Kemudian orang tetap kena jadi orang. Jadi persoalan dia bagaimana orang nak jadi orang. Pasal orang pun belum tentu jadi orang. Betul ke tu Ustaz? Ya, orang pun belum tentu jadi orang. Pasal apa? Sebab dalam orang pun ada orang. Dalam orang maksud saya ada nafsu, ada ruh kita. Kita nampak kita seorang, tapi dia punya entiti dia tu macam-macam. Kita nampak kadang-kadang kan, kita kadang-kadang seorang kan, tapi kita berperangai macam dua orang. Lagi perangai baik, lagi jadi perangai, nampak tak? Jadi sebab itu saya katakan manusia ni dia akan ada sifat dia yang dia terpaksa ubah. Disebabkan kerana sifat manusia yang terpaksa ubah itulah Allah mendatangkan agama pada kita. Sebab agama ni dia kena ikut acuan. Baru betul. Baik Ustaz. Di antara aktiviti hujung-hujung minggu ni, Sabtu Ahad ni Ustaz, kawan-kawan kita suka pergi hiking, banyak bukit. Jadi sahabat kita ni, Hadawan Cik ni mungkin je nak naik bukit agaknya kan. Adakah apabila melakukan hiking ataupun perkemahan dalam hutan perlu menjaga adab dan tutur kata kerana ada makhluk lain yang wujud di situ dan dilarang mengambil tumbuhan contohnya bunga yang cantik dan subur serta makan buah-buahan terdapat di situ Ustaz. Mungkin itu tempatnya Ustaz. Dia macam ni Dai, macam saya selalu fokuskan hidup berjiran dengan makhluk yang kita tak nampak. Jadi bila kita hidup berjiran dengan makhluk yang tak nampak ni, dia ada tata cara dia. Sebab itu kalau orang dulu-dulu dia ada pantang larang dia. Jadi pantang larang dulu sebab kita tak tahu tau Dai, pasal kita hidup ni berjiran dengan makhluk apa kita tak tahu. Kadang-kadang kita masuk ke dalam hutan, tempat dia kita tak tahu. Sebab itu saya kata, bila kita tak tahu benda-benda yang misteri, lagi susah sebenarnya. Jadi sebab itu kalau orang tua-tua dulu dia ada pantang larang. Dia nak buat ada pantang larang, dia buat pantang larang tu disebabkan kerana dia tak tahu tata cara. Jadi bagaimana pula cara kita ni nak tahu satu-satu benda tu? Kita perlu ada petua. Sebab tu kalau orang tua-tua dulu dia ada petua-petua dia. Ada orang tua-tua ni dia kata petua ni, kalau orang tua-tua dulu dia ada petua-petua dia. Kalau benda yang tak ada petua tu dia panggil fatwa. Kan? Okay. Orang tua-tua kita dulu kan. Itu jadi petua. Petua. Jadi kalau petua tu maknanya kita tak ada hukum kita boleh pakai. Okey. Pakailah nak pakai apa. Kalau hukum hakam tu fatwa. Fatwa. Jadi ulama-ulama kita tu dah susun cantik, sangat-sangat cantik lah. Sebab tu kadang-kadang kalau kita masuk hutan kata kita tak boleh buang air sembarangan Ustaz. Di tempat-tempat sebagainya. Boleh jadi kita kena baca dulu supaya tempat-tempat tersebut boleh jadi tempat dia. Itu yang saya kata tata cara. Tata cara. Kita hidup dia ada tata cara dia. Sama ada tata cara itu melibatkan agama ataupun tata cara itu melibatkan pantang larang, dia tak ada isu. Asalkan benda tu tidak menyalahi agama, itu saja. Saya sebut pasal agama Ustaz. Sahabat kita Ruby Abu Bakar dia tanya, apakah alam mistik ini hanya terjadi kepada orang Islam sahaja ataupun boleh jadi juga kepada orang non-Muslim? Ya, berlaku pada semua orang. Ya, berlaku pada semua orang. Pasal apa saya kata macam tu Nai? Bila saya merawat orang yang ada masalah melibatkan gangguan ni, dia bukan sekadar orang Islam saja. Orang bukan Islam pun ada. Kadang-kadang saya tengok orang yang kena sampuk tu kadang-kadang Cina, kadang-kadang India, kadang-kadang orang bukan Islam. Dan pesakit saya ni bukan kata orang Islam saja, orang bukan Islam pun macam-macam datang jumpa Ustaz. Bab ni dia percaya pula ya. Sebab tu saya kata saya berani challenge
siapa-siapa yang dia kata, Ustaz, saya ni tak ada gangguan ya, sila main duduk depan saya. Saya tahu cara macam mana saya nak buat. Saya tahu cara macam mana saya nak tahu orang ni ada gangguan, tak ada gangguan, macam mana saya nak mendiagnosis seseorang tu ada gangguan ataupun tidak, saya boleh tahu. Jangan cek Ustaz, takut pula saya Ustaz. Jangan cek ya. Sebab itu kita ada modul. Saya ada modul. Contohlah saya bagi tahu, saya ada surah Fatihah, saya ada surah ni, surah ni. Setiap surah bila kita bagi tu, kita boleh tahu jenis apa gangguan yang duduk dalam badan orang. Sebab tu orang kata ada ayat-ayat khusus ni untuk sihir. Ya, betul. Sebab tu kalau kita tengok Syekh Wahid Abdul Salam Bali, kan dia bagi tahu kan, ayat ni baca ni untuk ni. Ayat ni baca ni untuk ni. Ayat ni. Ulama, kebanyakan ulama-ulama semua dah buat pengkajian dah. Ayat ni nak guna untuk apa, ayat ni nak guna untuk apa. Kita je yang tak tahu. Kita yang duk anggap tak ada apa kan. Padahal ulama-ulama dulu memang dahsyat, buat macam-macam. Kalau ayat ni, ayat ni kan. Jadi bila saya membuat pengkajian dekat situ, saya nampaknya betapa dahsyatnya ayat Al-Quran ni. Rawatan hanya dengan ayat Al-Quran sahaja sudah mampu untuk merawat penyakit. Belum lagi kata bab lain lagi. Baru hanya dengan ayat Al-Quran itu. Sebab itu bila saya dapat benda ni, saya rasa satu mukjizat yang luar biasa. Quran itu mampu merawat. Tapi benda itu perlu dikaji. Perlu dinampak betul-betul. Belajar. Ya. Sebab tu bila saya tengok macam mana ayat Quran ini mampu merawat penyakit tu, saya kata memang luar biasa. Memang sangat luar biasa. Cuba pasang ayat Al-Quran pada orang yang ada gangguan pun, tengok macam mana boleh berlaku. Dengan muntah hanya dengan ni macam-macam. Tu memang luar biasa Al-Quran tu. Baik. Memang. Sahabat kita dia nak merawat DIY Ustaz. Nak buat sendiri. Tadi Ustaz ada sebut tentang Bismillahirrahmanirrahim 100 kali kita dapat uji bagaimana untuk kita melihat tahap gangguan yang ada pada diri kita Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh cerita lagi apa di antara amalan yang boleh diamalkan selain daripada Bismillah tadi tu Ustaz. Okey, saya nak ajak satu kaedah yang sangat mudah bagi orang awam. Orang awam mudah aja. Kalau dia nak tahu dia ada gangguan ataupun tidak, mudah aja. Baca Fatihah, baca Bismillah 100 kali. Kemudian tengok berapa kali dia boleh baca. Kemudian kalau dia boleh baca 50 kali direct, insya-Allah dia tak akan ada gangguan. Tapi kalau dia tak boleh baca, tersangkut-sangkut, dia ambil amalan dengan saya, nanti amalan tu akan jadi filter untuk dia. Saya bagi contoh lah, da'i. Kadang-kadang ada orang, contohlah saya beritahu kan, da'i bila mengambil amalan biasanya tak ada masalah. Bila saya bagi amalan, tiba-tiba akan menjadi masalah. Sebab apa tahu? Sebab dia jadi filter. Faham tak? Maknanya sebelum daripada ni mungkin da'i baca Fatihah tak ada isu. Pasal Fatihah sebelum daripada ni tak ada apa. Tapi bila saya dah bagi sanad, bacaan tu dia jadi filter. Maknanya bacaan tu dia dapat tangkap benda-benda yang tak elok daripada badan. Itu salah satu cara dan kaedah macam mana saya nak kesan orang yang ada gangguan di dalam badan dia. Jadi saya bagilah contoh kalau macam da'i, kadang-kadang da'i ada surah Fatihah. Saya bagi, lepas tu saya akan tengok boleh baca tak boleh baca. Ada setengah tu kadang-kadang dia tak boleh baca. Pasal apa? Pasal sanad tadi tu dia akan menjadi masalah balik kepada bacaan dia tadi. Sebab tu dia tak sama. Sebab tu kalau 10 orang kita ambil amalan, 10 orang tak sama. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan amalan-amalan tersebut kepada para penonton kita sebentar lagi Ustaz. Mungkin jelah sekurang-kurangnya Bismillahirrahmanirrahim kita boleh amalkan menjadi pendinding kepada diri kita. Tapi kita dah tamat dah Ustaz di TV3. Jadi kepada para penonton nak tahu sambungannya yang lebih menarik, 30 minit lagi di TV9. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, rasa tenang sikit hati Ustaz ya, bila kita sering baca bismillah, baca ayat Quran sebagainya, ia memberikan ketenangan dan juga merupakan syifa dalam diri kita. Baik Ustaz, kita nak tanyalah Ustaz, beberapa ketika ini ada kita terdengar akan kisah-kisah budak hilang, orang hilang, dah beberapa hari kemudian dijumpai kembali dan ada yang tidak dijumpai. Dan kita nak tahu Ustaz, ada ke kisah-kisah berkaitan dengan kita ini diculik dan dimasukkan ke alam bunian, dan bagaimana keadaan situasi itu berlaku dan bagaimana dia boleh mencari jalan pulang? Bagaimana peristiwa ini Ustaz? Dia sebenarnya benda yang boleh dikategorikan misteri. Dia adalah satu benda yang sangat misteri. Saya istilahkan dikidnap di alam jin. Dikidnap di alam jin ni pernah berlaku di zaman para sahabat pun pernah berlaku dikidnap di alam jin. Kalau cerita sahabat dulu, cerita khurafah yang hilang kan. Macam mana, jadi cerita ni sama ada cerita benar ataupun tidak benar itu, kita perlu melihat kepada benda itu memang berlaku ya ataupun tidak. Saya ambil contoh Dai, baru ni ada satu kes yang saya terima daripada Sarawak, disebabkan kerana dia mandi di laut, dalam beberapa saat hilang. Dalam beberapa saat dia hilang. Jadi bila hilang tu, orang dah cari memang tak jumpa. Dalam sekelip mata sahaja benda tu boleh hilang. Jadi bila saya membuat pengkajian, saya akan tengok pada kes seseorang ni, bila dia hilang, setiap seorang dia tak akan sama. Orang ni bila dia kidnap dia tu memang lama. Kadang-kadang dia kidnap dia sekejap ya. Ada orang kadang-kadang dia hilang, dia hilang di alam gaib yang orang tak nampak dia. Dia masuk ke alam tu dia tak nampak. Sebab apa? Dia jadi macam manusia dengan bunian. Dia jadi kompromi. Separuh manusia, separuh jin. Bila dia jadi macam tu, dia akan jadi satu permasalahan. Itulah yang disebut, itulah benda yang disebut dengan ilmu sihir. Ilmu sihir, ilmu separuh manusia, separuh ni. Inilah juga ilmu-ilmu yang orang duk amaikan hari ni. Manusia pun amai, ni pun amai. Contohlah Dai kalau nak hebat, mesti Dai nak hilang supaya orang tak nampak. Betul tak? Maknanya Dai mengambil ilmu jin supaya ilmu tu orang tak boleh nampak. Okey. Hebatnya manusia tu bila dia boleh meresap. Hebatnya jin tu pula bila dia boleh menampakkan diri dia. Nampak tak dia punya kekuatan tadi? Separuh-separuh Ustaz? Ya, separuh-separuh. Sebab tu kekuatan manusia nak jadi jin, jin nak jadi manusia. Sebab tu dia akan jadi benda-benda macam tu. Sebab itu bila saya tengok dua kekuatan tu bila bergabung, manusia dengan jin tu, dia akan jadi benda tak elok. Itulah dia antara benda yang kita nak kena ambil kira. Tapi orang yang hilang tu Ustaz, ada ke cara dalam Islam yang boleh kita nak cari balik orang hilang tu Ustaz, dengan cara amalan-amalan ataupun bagaimana Ustaz? Ada ilmu dia. Biasanya ilmu ni adalah ilmu orang-orang tok-tok guru lah. Ilmu tok-tok guru, ilmu disebut orang-orang soleh. Di orang-orang soleh ni, dia berdiri di atas karomah, di atas kemuliaan. Satu-satu benda kalau dia nak dapat tu, dia mesti dengan kemuliaan dia untuk dia mendapat sesuatu benda tadi. Jadi kadang-kadang dengan keilmuan itu dia boleh dapat benda-benda macam tu lah. Baik Ustaz. Sahabat kita ada nak bercakap dengan Ustaz, ada nak tanya soalan, boleh kita raikan Ustaz? Boleh. Okey, baik. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman Azman Sufyan dan juga Datuk Seri Suhaimi Razali. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk Seri dan juga Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Omar. Ya, soalan saya begini Datuk Seri. Datuk Seri, biasanya sekarang ni kita lihat orang terlalu sangat pengurungan ini, Datuk Seri. Bila pengurungan ni macam-macam jenis sekarang ni, di zaman moden sekarang ni Datuk Seri. Soalan saya Datuk Seri, apakah orang yang pengurungan ini amat mudah untuk
makhluk-makhluk halus ini masuk ataupun amat mudah dimasuki oleh makhluk-makhluk halus ataupun lebih dikenali sebagai alam mistik ini apabila dah kemurungan ini terlalu melampau sangat, contoh meroyan dan sebagainya ini. Itu soalan saya, Datuk Seri dan Da'i. Terima kasih banyak Datuk Seri dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul lah Ustaz. Kadang-kadang orang yang selalu murung ni Ustaz, dia selalu dengar bisikan-bisikan ni Ustaz. Adakah ia merupakan satu laluan mudah untuk diganggu oleh makhluk-makhluk ini Ustaz? Dia macam ni Da'i. Dia kena tengok dia punya fasa dan tahap dia. Contohlah saya beritahu, apabila seseorang itu dia ada fasa kemurungan. Fasa kemurungan ni dia ada dia punya fasa-fasa dia. Fasa dia tak boleh tidur malam, fasa dia ada masalah gangguan. Jadi benda-benda macam tu yang kita nak kena tengok tu, dia punya tahap dia sampai tahap macam mana. Ada yang dia sampai tahap dia tak boleh tidur malam. Jadi logik akal dia Da'i, bila orang tak boleh tidur malam, jiwa dia mesti kacau. Bila jiwa dia kacau, dia tak boleh tidur malam tu, benda-benda jadi halusinasi akan datang lagi. Jadi kemudian bila kita biar benda ni lama duduk dalam badan kita, dia akan menjadi satu penyakit fizikal. Betul lah sekali dia akan jadi kemurungan. Bila dia jadi kemurungan, dia akan dengar bisikan. Dia dengar bisikan tu, dia akan jadi masalah bunuh diri dan sebagainya. Sebab itu saya bagi tahu benda ni dia melibatkan gangguan yang ada dalam badan dia. Sebab itu bila kita tengok seseorang tu, bila dia ada masalah, kita kena uji dia dulu Da'i, adakah dia ini ada gangguan ataupun tidak. Macam mana kita nak tahu dia ada gangguan ataupun tidak? Kadang-kadang bila kita suruh dia baca surah Fatihah pun dia dah menjadi mengacau. Jadi dekat situ kita kena buat satu uji kaji dalam masyarakat untuk menentukan orang ni dia betul tak ada gangguan ataupun tak ada gangguan. Dulu Da'i, saya dulu masa saya buat uji kaji, saya boleh tahu orang tu ada gangguan tak ada gangguan dengan hanya membaca ayat Quran saja. Sebelum daripada ni kita tak buat kajian, tapi bila kita dah buat kajian baru kita tahu. Maknanya rupanya ayat Quran itu memang luar biasa, memang dahsyat, memang luar biasa. Sebab itu orang yang ada masalah melibatkan gangguan, jangan kata dia nak baca Al-Quran, dia nak sebut Al-Quran pun tak boleh. Betapa dahsyatnya Al-Quran tersebut. Memang hebat. Masya Allah, itulah kelebihan ayat Quran yang selalu kita baca. Kejap, saya nampak ada benda hitam lalu. Oh, kawan saya rupanya dah lalu, dia pakai sweater hitam Ustaz. Baik, sebab ada setengah orang ni yang dia kata yang dia ni boleh nampak Ustaz. Dia kata, aku boleh nampak. Kejap, ada benda lalu. Macam tu Ustaz jadi Ana Karnina ni dia nak tanya satu soalan. Adakah apabila hijab seorang itu terbuka dapat melihat sesuatu di alam mistik dan makhluk halus? Adakah kelebihan yang Allah SWT berikan atau perlu dirawat dan diruqyah kepada pesakit tersebut Ustaz? Sebaiknya kita perlu mendiagnosis dulu untuk menentukan apakah tahap kebocoran gangguan seseorang dalam badan seseorang. Apa tadi Ustaz? Kebocoran? Kebocoran gangguan dalam badan seseorang. Sebab kita tak tahu. Macam Da'i sekarang kan. Kita nak tahu tahap spiritual, kesihatan Da'i kita tak tahu. Sebab dia kena ada satu kayu ukur untuk menentukan piawaian. Tahap kecerdasan, kesihatan, spiritual seseorang. Macam mana kita nak tahu akidah seseorang selamat, apa tu pemikiran seseorang selamat? Macam mana kita nak menjadikan dianya sebagai satu kayu ukur? Kita tak tahu. Dia ada indikator-indikator yang boleh menentukan seseorang itu sihat jasmani dia, sihat rohani dia, sihat daripada segi akal dia. Kalau fizikal kita boleh tengok BMI Ustaz. Ya, betul. Kalau daripada sudut tu kena tengok cara lain. Sebab tu saya selalu kata antara benda yang kita perlu tengok itu adalah kesihatan rohani kita. Rohani kita, jasmani kita. Macam mana kita nak ukur tu. Jadi benda-benda macam tu yang kita nak kena tengok. Betul-betul kena tengok balik. Okay, Ustaz, orang kata kalau ada gangguan ni Ustaz, nak kena pindah rumah. Sebab bila Ustaz kata tadi, kita hidup berjiran dengan makhluk ini, dan bila dia dah duduk kat rumah tu Ustaz, kita lah kena keluar pada rumah. Pindah rumah itu adalah merupakan satu solusi untuk kita hilang pada gangguan. Betul ke Ustaz? Kalau macam saya, sebaiknya kita jangan pindah rumah. Sebaiknya kita uruskan rumah itu dengan cara yang betul. Macam mana tu Ustaz? Dia biasanya rumah yang ada gangguan ni, rumahnya itu dia bersepah-sepah,
Sebagai contoh kan, rumah yang tak tersusun. Jadi bagi saya, menguruskan rumah itu penting. Tata cara macam mana cara menguruskan rumah tu. Rumah tu kalau kotor dan sebagainya, kita bawa benda halus masuk dalam rumah kita. Saya ambil contoh, Dai. Saya selalu tekankan, di rumah kita ada tandas. Ya. Kan, tandas tu disebut dengan apa tu kita panggil kita panggil tandas ni tempat tak elok lah. Tak elok lah, Ustaz. Toilet tempat tak elok. Cuba kita perhati betul-betul, kebanyakan orang yang selalunya kena stroke di mana? Dalam tandas lah. Kan? Persoalan dia sekarang ni, setiap rumah kita ada tandas. Betul. Apa patut kita buat? Cuba nak fikir. Kita buat tandas kat luar lah, Ustaz. Cuba kita fikir sekarang ni, guys. Tandas kebanyakan setiap rumah kita mesti ada tandas. Dalam bilik pula, Ustaz. Habis tu kita nak buat apa? Sebab tu saya bagi solution tau. Saya bagi solution. Saya kata, sebaik-baik tu kita buat terapi tandas. Oh, terapi tandas? Terapi tandas. Tak ada orang buat terapi tandas. Pasal apa? Tandas kita guna pakai untuk kita panggil satu tempat yang kita sediakan. Tapi kalau sekiranya tandas ni, kalau kita tak uruskan dengan cara yang betul, dia akan jadi satu permasalahan pada kita. Tandas, saya bagi contoh kan. Hari ni, siapa tak ada tandas? Semua orang ada tandas. Tapi kita tahu tak keburukan tandas dalam rumah kita? Dia adalah satu tempat yang boleh merosakkan kita. Tapi apa patut kita buat? Apa tu, Ustaz? Sebab itu saya ajak orang macam mana cara untuk memaksimumkan tandas. Macam mana cara untuk kita terapi tandas kita. Baik, lepas ni boleh, Ustaz. Para penonton kita dah tak sabar, dia dah tulis. Macam mana pula terapi tandas ni? Tapi kita berehat seketika, Ustaz. Tak ada. Saya duk fikir kan. Ramai orang buat rumah tapi tak buat terapi tandas. Okey. Padahal terapi tandas tu bagi saya sangat-sangat penting. Tak guna kita ada rumah apa semua kan, tapi terapi tandas tak ada. Kita cerita selepas ini, Ustaz. Para penonton nak tahu tak macam mana terapi tandas? Tapi jangan ke mana-mana. Lepas ni Ustaz akan cerita macam mana terapi tandas. Tapi tandas tu jangan lupa cuci tau. Baru sampai sini. Baik, para penonton sekalian, selepas ini kita akan bertemu lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam blok yang terakhir ni, Ustaz, ya, kita nak tahu banyak lagi perkara berkaitan dengan mistik ini. Tapi sebelum tu, Ustaz, kita nak cerita pasal terapi tandas tadi, Ustaz. Ini menarik sebab dalam rumah kita ada tandas. Tandas ni kita tahu rumah syaitan, dan tambah pula kalau tandas itu berbau pula dengan najis dan sebagainya. Jadi Ustaz, macam mana mengurus tandas tadi? Okey, macam ni Dai. Saya melihat bahawasanya Islam ni satu agama yang sangat-sangat cantik. Bila dia menguruskan daripada segi aspek, kalau kita kaji betul-betul, ya, memang hebat. Islam ni memang sangat-sangat dahsyat tau. Dia ajak cara macam mana nak menguruskan stroke sebagai contoh, menguruskan rihul ahmar. Jadi dia ajak cara macam mana sebenarnya nak menguruskan rihul ahmar, jin merah dalam badan. Jin merah dalam badan ni dia sangat dahsyat. Jadi bila saya membuat pengkajian terapi tandas ni, bila saya tengok, rupanya terapi tandas ni adalah satu terapi yang sangat hebat, sangat dahsyat. Pasal apa? Dia ajak macam mana cara, macam mana kita nak terapi tandas. Macam mana Nabi ajak cara baca doanya, cara masuk tandasnya, cara menguruskan tandasnya. Tapi saya tengok kaedah ini tidak diambil oleh orang Islam. Macam mana nak uruskan tandas, macam mana nak jaga kebersihan, tak diuruskan. Padahal patutnya kita orang Islam yang lebih menjaga daripada segi kebersihan tadi. Jadi saya ajak cara macam mana kita nak mengelak penyakit stroke. Sebagai contoh, penyakit stroke, penyakit rihul ahmar. Jadi saya ajak 2-3 tata cara bagaimana untuk terapi tandas. Cuma kaedah-kaedahnya itu kita kena ajak secara pendetilan. Pasal apa? Ilmu ini perlu diajak kembali.
supaya masyarakat dapat menyusun daripada segi kebersihan, daripada segi tata cara menguruskan toilet. Itu penting sebenarnya. Cuba kita tengok negara-negara maju, macam mana mereka berjaya menguruskan toilet mereka. Dahsyat tau. Mereka punya toilet macam istana. Dahsyatnya mereka uruskan kebersihan. Itu simbolik dia. Itu yang saya nak bawa tu, simbolik tadi tu. Kebersihan yang Islam ajak pada kita ni sebenarnya. Kita Islam, kita tak ambil hak Islam. Apa dia? Kebersihan. Apa yang kita nampak tu lebih daripada tu lagi. Patutnya kita orang Islam ni kena tengok apa hak Islam, so kita buatlah. Sebab tu saya kata hari ni kalau kita nak uruskan apa yang Islam suruh kita urus pun tak susah pun. Jaga kebersihan. Jaga benda-benda macam tu. Tata cara sebagai contoh lah saya beritahu. Sekarang ni kita ambil contoh kebersihan sebagai contoh. Kadang-kadang orang semayang pun dia tak jaga kebersihan. Air kecing apa semua kan, dia tak jaga, dia tak ambil kira. Padahal kita kena ambil kira tu bukan sekadar ayat semayang tu, tapi cara kita mengambil ayat semayang tu. Lepas tu saya kata benda-benda macam tu perlu diperhalusi dan perlu dinilai supaya kita dapat tengok balik. Saya ambil contoh lah, kadang-kadang pasal apa semayang kita tu tak khusyuk? Sebab cara kita ambil ayat semayang tak khusyuk. Kita ambil ayat semayang dengan cara membazir. Ambil dengan ayat-ayat banyak kan. Itu dah tak betul ya. Padahal Islam ajak cara kita mengambil ayat semayang pun mesti dengan cara yang jangan membazir. Betul. Kan? Nampak tak? Nampak benda tu simple, tapi bila kita tidak melaksanakan dia jadi pembaziran. Membazir itu amalan syaitan. Kita ambil ayat semayang, ambil ayat banyak kan, pun membazir juga. Sebab itu saya kata guru saya ajak dulu bila kita nak ambil ayat semayang, ambil dengan cara yang sikit sebab dia akan merasai kelazatan. Maka kalau kita ambil ayat banyak pun bazir pun tak guna juga. Sebab itu saya dilatih oleh guru saya memang macam tu. Maknanya kita buat benda-benda apa pun mesti kita kena buat dengan cara yang betul. Maknanya kalau nak ambil satu-satu benda yang Islam suruh ambil tu, ambil dengan cara yang betul. Buat dengan cara yang betul, insya-Allah. Okey, baik Ustaz, sahabat kita ni dia ada satu teknik ni Ustaz, cara untuk nak elak daripada makhluk-makhluk tu datang rumah. Ni sahabat kita Mas Nizam, benarkah dengan menanam pokok bidara, limau, pokok durian Belanda atau pokok berduri dipercayai boleh menghalang benda-benda mistik dari memasuki rumah dan mematikan sihir atau santau Ustaz? Betul ke? Dia macam ni dai. Dia ada petua. Ada petua dia itu ada yang boleh diikut, ada petua yang tidak boleh diikut, bersesuaian kepada petua tadi. Sebab itu bila kita balik kepada petua, dia kena tengok kepada keberkesanan. Keberkesanan kepada petua itu perlu ada uji kaji. Sebab tu orang tua-tua dulu petua ada uji kaji dah. Ada ketua macam ni, ada petua macam ni, dan tak semua petua tu boleh diguna pakai. Kerana apa? Dia ada kepada kemudaratan dan kemanfaatan dia. Jadi untuk menentukan petua itu okey ataupun tidak, benda itu berdasarkan pentanglakan betul ataupun tidak, dia kena tengok kepada petua-petua tadi lah. Baik Ustaz, sahabat kita ni mungkin kita dah hujung-hujung ni Ustaz. Ni kita dalam bab akidah sebenarnya. Jadi kita nak cerita akidah berkaitan dengan keimanan kita. Alshal ditanya bagaimana agama Islam mengajar umatnya dengan adanya alam mistik akan menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semakin terpesong akidahnya. Yang kedua, adakah rawatan cara batin juga termasuk dalam alam mistik, di mana ada yang membawa kejayaan dan kembali sihat, namun adakah dibenarkan di dalam Islam? Silakan Ustaz. Dia kalau berlaku benda yang menyalahi adat ini, benda tu memang tidak betul lah. Jadi kita kena tengok daripada segi sumber ataupun daripada sumber yang kita ambil tadi tu, benda tu betul ataupun benda tu tak betul. Dia jangan benda tu menyalahi adat, walaupun benda itu memberi penyembuhan, tak ada guna. Contohlah berlaku pembebelahan batin sebagai contoh. Tapi benda tu menyalahi adat, dia potong bukan cara dengan cara yang betul kan, tapi dia potong dengan cara yang batin sebagai contoh kan, benda tu tak betul lah.
Okey Ustaz, bagaimana alam mistik ini yang kita belajar pada hari ini dapat memantapkan lagi akidah kita, dan kita belajar ni bukan sebab nak pesongkan akidah kita. Sepatutnya kita membuat pengkajian. Sebab itu saya lebih suka apa ilmu pun kita perlu membuat pengkajian ataupun disebut dengan R&D, supaya benda tu kita boleh tengok betul-betul mengikut ilmu dengan cara yang betul. Kalau tak ada R&D tu jadi masalah. Sebab tu kita kena belajar Ustaz. Kena belajar, kena kaji. Kena kaji. Saya selalu kata benda apa pun belajar, kaji, tengok. Baru kita akan dapat sumber ilmu. Daripada sumber ilmu tu baru kita akan dapat suluh. Baru dah benda tu dia akan terang lagi bersuluh, insya-Allah. Sebab orang kadang terantuk pun tengadah Ustaz, bila dah kena gangguan, misal kata pada ahli keluarga, baru dia nak tuntut ilmu tentang itu masalah. Itu permasalahan. Sebab itu saya selalu kata ilmu bencana kena belajar. Sebab bila kita belajar, kita tahu tata cara kita nak berhadapan dengan benda tadi. Kalau tidak, kita tak tahu. Macam saya beritahu tadi, nak menguruskan tandas, kita tak tahu. Selama ni kita tak tahu macam mana cara nak menguruskan tandas. Padahal menguruskan tandas tu tak susah pun. Dia ada tata cara dia. Islam ajak kita cara macam mana nak masuk tandas. Islam ajak dah kita. Tata cara nak masuk tandas, nak tutup kepala, semua Islam ajak. Tapi berapa ramai orang yang ikut benda tu? Doa pun tak baca. Tak baca. Kita sendiri pun kadang-kadang masuk tak baca doa. Baik Ustaz, sahabat kita ada satu soalan, mungkin ini soalan terakhir Ustaz. Apakah mungkin manusia itu boleh berkomunikasi dengan makhluk-makhluk di alam lain, sama ada menggunakan ubat-ubatan ataupun unsur ghaibah? Yang kedua, adakah penggunaan hipnotik ini mengikut syariat, dan adakah ia juga salah satu unsur mistik, dan apakah hukumnya? Bagaimana berkomunikasi itu Ustaz? Semuanya itu kena buat kepada pengkajian. Semuanya itu kena buat kepada pengkajian. Pasal satu-satu benda tu, kadang-kadang benda yang melibatkan gangguan ni, saya ambil contoh macam ni tak ni. Baru ni ada satu kes, dia orang ni nak bagi kuat darah dalam badan dia. Jadi dia orang makan darah ulang. Darah ulang. Darah ulang. Jadi bila saya membuat pengkajian, kenapa darah ulang ini dia punya kekuatan? Ulang ni dia punya kekuatan yang luar biasa. Kalau kita baca sejarah, kekuatan ulang ni dia luar biasa. Jadi kalau orang nak apa pun, orang akan pakai ulang punya. Jadi apa pula kaitan ulang tu dengan jin? Yang itu kena buat kajian. Sebab tu saya kata, kita hidup ni banyak benda yang kita kena kaji. Bila kita buat kajian, kita akan dapat banyak ilmu. Sebab tu kalau dai tengok banyak orang dak buat kajian tu, dia dapat ilmu lah. Kajian daripada PhD, kajian daripada ni semua, sebab daripada situlah dia akan korek lagi ilmu dia. Korek. Baik Ustaz, jadi kita lihat apa yang Ustaz pesan kita sebentar tadi adalah kita amalkan Al-Quran supaya kita dapat terhindar daripada perkara ini. Mungkin ada sedikit kupasan terakhir ataupun kesimpulan pada Fadil Ustaz, kita berbaki seminit Ustaz. Okey, sebenarnya daripada segi perubatan saya tidak ada yang lebih dahsyat daripada kekuatan ayat Al-Quran itu sendiri. Cuma bagaimana untuk tuan-tuan dan puan-puan melihat Al-Quran itu satu mukjizat yang luar biasa, yang itu kena buat praktikal sendiri. Saya boleh bagi ayat amalan pada tuan-tuan dan puan-puan, ambil ayat amalan ni dengan tuan guru, kemudian tuan-tuan sendiri akan merasai amalan tersebut. Maknanya dia kena jumpa Ustaz terus Ustaz? Kalau kat TV tak boleh Ustaz? Baik Ustaz, itu kena special, kena jumpa Ustaz sendiri. Ustaz tinggal di Kedah Ustaz ya. Datang jauh-jauh nak datang jumpa dengan kita ni. Jadi kita doakan Ustaz sentiasa sihat. Mungkin ada sedikit kita nak minta Ustaz untuk mengetuai bacaan doa kita sebagai doa penutup. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah alaina abwaabal barakat, Allahumma aftah alaina abwaabal shifa, Allahumma aftah alaina abwaabal ilaj, Allahumma aftah alaina abwaabad dawa, Allahumma aftah alaina abwaabas sihah, Allahumma aftah alaina abwaabas salamah, Allahumma aftah alaina abwaabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin bi qadrikal azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan diberikan. Kita doakan Ustaz sentiasa sihat supaya dapat lagi kita bersiaran bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Para penonton, esok temu janji kita untuk bab tafsir dan taranum surah Sad ayat 70 sehingga ayat 72 bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud dan juga dibantu oleh moderator Dai Azrin. Esok para penonton sekalian, kita akan jumpa lagi. Saya Dai Aiman mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa, ma'assalamah, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Masih Ustaz. Alhamdulillah. Maaf saya kurang apa ke